Assalamualaikum, bersama saya Piyu Rahmat dalam program Ummati. Ummati, ummati, ya Rasulullah, walaupun kami tidak dapat melihatmu, tetapi engkau hidup di hati kami. Masya Allah, tabarakallah, saya dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang insan istimewa yang merupakan tetamu kita pada kali ini, yang saya gelar sebagai wanita besi. Kenapa wanita besi? Sebab beliau ini menunjukkan suri tauladan daripada segi kepimpinan dan juga ketabahan dalam menjalani kehidupan. Kepimpinan beliau tidak dapat disangkal kerana beliau merupakan orang yang memimpin syarikat gergasi petroleum selama 20 tahun dan sekarang menubuhkan syarikat Annoms Leadership Solution sendirian berhad untuk memimpin anak bangsa mengurus syarikat dengan lebih tersusun. Ketabahan beliau juga tak dapat disangkal. Allah Subhanahu Wa Taala uji beliau dengan berbagai-bagai ujian. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menguji beliau dengan kemalangan yang menyebabkan beliau lumpuh. Dan alhamdulillah hari ini telah bangkit kembali. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala uji sekali lagi ibu ini, wanita ini dengan keguguran anak pada usia 8 bulan. Allahu Akbar. Tetapi tak pernah saya lihat pada wajah ibu ini kegusaran, kesedihan kerana beliau sangat memahami tentang takdir ilahi. Masya Allah, tabarakallah. Jom kita sama-sama doakan perjalanan saya supaya sampai dan kita dapat bertemu dengan insan istimewa ini dan mengambil ibrah dan juga inspirasi daripada beliau. InsyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum, Ibu Hanim. Waalaikumsalam. Piyu Rahmat. Welcome to Annoms Leadership. Ibu sebut nama saya betul. Ibu kenal saya ke? Kenal. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ibu, saya kenal Ibu dah lama, Ibu. Sejak 2 tahun lepas, 2018. Ya ke? Saya tengok kat Facebook dan juga YouTube. Pertamanya nak minta halal ilmu boleh, Ibu? Alhamdulillah, ilmu Allah. Alhamdulillah. Jadi Ibu, Masya Allah, hari ini kita bertemu atas takdir Allah. Ya. Tapi nak bincang tentang Nabi SAW. Untuk kita dapatkan beri inspirasi kepada rakyat Malaysia. Boleh, Ibu? Boleh, saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jom Ibu bawa jalan tengok ofis Ibu. Ini ofis Ibu? Jom. Dan bila Ibu pergi ke ATM, dulu banyak kosong yang bernombor depan. Sekarang bila keluar, cocok kosong je, nombor pun tak ada. Allah. Tapi tak apa, itu satu perjuangan. I have to do this. Tapi doa Ibu, ya Allah Tuanku, sebab aku seorang leadership guru, please make it easy for me so that I can be a role model, satu teladan pada anak-anak bangsa untuk melihat Ibu seorang sebagai leader yang dia boleh contohi. Jemput masuk ke pejabat Ibu. Sini, sini. Masya Allah, jemput duduk, jemput duduk. Allah, cantiknya Ibu. Ya Allah. Berapa lama dari sini, Ibu? Dalam lebih kurang 6 tahun dah. Tuan-tuan perempuan, inilah Ibu Hanim. Orang yang saya dah kenal. Cuma mungkin penonton sekalian belum kenal lebih mendalam Ibu Hanim. Jadi Ibu Hanim mungkin boleh cerita sedikit pengalaman ataupun siapa sebenarnya branding Ibu Hanim ni. Allahu Akbar. Ibu, Ibu sebenarnya adalah guru pembangunan organisasi kepada banyak syarikat-syarikat SME di Malaysia ini. Berapa banyak tu Ibu? Kalau boleh sebut banyak tu, berapa banyak? 2 pun banyak. Ibu rasa sekarang ni total dah almost maybe 200 or more. 200 lebih syarikat yang Ibu menjadi guru dan mengajar mereka macam mana nak strukturkan organisasi dia, macam nak sistemkan organisasi dia supaya bisnes boleh bertahan lama. Subhanallah, 200. 200. Nanti saya ada bisnes akan jadi 201. InsyaAllah. Yeah. Saya jumpa Ibu. Yeah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Mungkin orang cakap, nak orang claim sebagai Ibu, ini sebagai guru. Tapi sebenarnya mungkin ada orang tak tahu, memang ada pengalaman sebelum ni Ibu yang melayakkan untuk mengajar. Sebab ada orang sekarang kan dia suka kecam, kata jual ailio dia kata kan. Jadi Ibu sebenarnya macam mana boleh kata layak ataupun dibenarkan untuk bercakap tentang ilmu pengurusan? Okey.
Ibu sebenarnya ada hampir 20 tahun pengalaman dalam dunia korporat. Ya, yang korporat multinasional. Bukan calang-calang Fortune 500 tarafnya. So di situ jawatan ibu bukan HR, bukan accountant, bukan engineer. Jawatan ibu adalah sebagai pakar pembelajaran pembangunan organisasi dan pengurusan perubahan di dalam satu pusat pembangunan latihan yang bertaraf dunia. Allahu Akbar. Almost 20 years ibu di situ. Banyaklah ilmu. Ibu dah present paper dekat international pasal pengurusan perubahan, pasal bagaimana nak kuatkan, nak membangunkan sesuatu organisasi. Macam mana kita nak ada formula-formula supaya bisnes boleh bertahan lama. Itu yang ibu sangat pentingkan. Dan fokus ibu banyak kepada kepimpinan, sebab bagi ibu dan bagi research, banyak pakar-pakar dunia mengatakan punca kejatuhan mana-mana organisasi dalam dunia ini adalah kepimpinan. Punca kejatuhan mana-mana organisasi adalah leadership, kepimpinan. Exactly. Subhanallah. Jadi yang kita masalah kita nampak sekarang, kita kata peniaga-peniaga muda ataupun entrepreneur muda ni masalah kepimpinan ke ibu yang tak bertahan lama ni? Ya, kepimpinan. Sebab kepimpinan lah yang akan menentukan struktur apa yang dia perlu. Sistem apa dia perlu, proses apa dia perlu, environment apa, budaya dia perlu, cara memimpin, clarity, pengiraan, pengukuran, tracking, monitoring, semua pemimpin yang menentukan. Kalau pemimpin itu tidak ada ilmu kepimpinan dan ilmu organisasi, memang ke laut lah rasanya. Ibu dah duduk dekat satu tempat yang saya rasa comfort zone ibu. Sebab duduk dekat syarikat 500 ni, hebat ni, kita kata gerasi lah, kaya raya. Tiba-tiba mengajar anak bangsa, mengajar kita kata orang-orang biasa-biasa. Sedangkan ibu ni kita kata subhanallah, dah taraf luar biasa, bukan kaleng-kaleng orang Jawa kata. Kenapa ibu subhanallah? Masa ibu dekat dalam dunia korporat, kerja ibu ialah research. Sebab ibu adalah pakar pembangunan organisasi, so ibu memang kena banyak mendampingkan diri dengan laporan-laporan terkini. Antara laporan ibu baca adalah laporan dalam negara, iaitu SME dalam negara kita hampir paling lama boleh bertahan ada 5 tahun. Dan ibu tahu musim sekarang ni banyak anak-anak muda berbangsa Islam yang dulu bangsa kita tak pandai berniaga, sekarang dah pandai berniaga. Dan mereka menceburkan diri dalam perniagaan sebagai usahawan-usahawan muda. Sedangkan ibu sebagai seorang mak yang ada anak umur dalam kalangan umur macam itu juga sekarang ni. Mereka dekat luar sana berniaga tanpa ilmu untuk bertahan bisnes tu lama. And ibu sebagai seorang mak duduk dalam dunia korporat, senang lendang, ada semua ilmu tu and comfortable aja dan buat tak tahu dengan pelaporan tu. I think I have to do something. Ibu kena resign. Ibu kena bantu anak-anak usahawan ni. Tak boleh. Sebab cuba tengok 5 tahun yang lalu, banyak sangat nama-nama besar usahawan, anak-anak muda juga yang menceburkan diri dalam perniagaan ini. 5 tahun yang lalu. Sekarang dah hilang dari radar. Sebab mereka hanya pandai menjual. Mempertahankan bila dah besar dia punya company, bila dia punya foundation tak strong, dia roboh. Dan kalau dia buka branch dengan banyak, berjemaah lah semuanya tutup. Yang itu yang ibu tahu, kalau ibu biar ramailah anak-anak muda generasi yang berniaga ini secara berjemaah akan depresi. Dan bila ibu pergi ke ATM, dulu banyak kosong yang bernombor depan. Sekarang bila keluar, cocok kosong je, nombor pun tak ada. Tapi tak apa, itu satu perjuangan. I have to do this untuk selamatkan anak-anak. Subhanallah, moga Allah kurniakan umur yang panjang. Amin. Untuk Ibu Hanim kita ni terus mendidik anak bangsa kita. Subhanallah. Ibu, tadi ada sikit ibu sebut tentang big why ataupun innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan puan bila sebut kita buat benda ni mesti ada niat dia kan? Ya, Nabi sebut subhanallah. Antara tadi saya dapat ibu kata nak memandaikan bangsa. Apa big why ibu yang buat ibu strong, kuat sampai sekarang? Ibu, kita semua akan ada anak cucu. Betul. Ini negara tercinta kita. Kita ingin sangat negara kita ni aman, damai, penuh dengan kasih sayang. Tapi yang ibu tengok, sekarang rata-rata sekarang ni ada kebencian. Ya, orang ni fitnah orang ni, ada gaduh, ada yang berkiblatkan ke duit. And there's no love anymore. So I said, you know what, ibu kena kayakan anak-anak muda usahawan generasi pelapis ni supaya dia menjadi sangat kaya. Dan bila dia dah sangat kaya, dia boleh merebut balik kuasa ekonomi. Kalau orang baik, beriman dan bertakwa yang pegang kuasa ekonomi, banyak lagi kebaikan akan berlaku. Mereka keluarkan zakat, mereka akan bantu orang yang perlu. Tapi bayangkanlah, kalau kuasa ekonomi ni dipegang oleh orang yang tak betul, orang yang jahat, orang yang tak bertakwa, tak jujur, tak
beriman, pusher dadah contohnya. Apa yang akan berlaku? Lebih banyak anak-anak penagih dadah dan kebanyakannya anak-anak Melayu Islam kita. Sangat ibu sedih. This cannot be future kita. So, ibu walaupun seorang dan ibu tahu ikhtiar ibu ni kecil, tapi ibu tahu Allah nampak dan bagi kekuasaan, bagi ibu semangat dan tenaga. Banyak sangat dah yang berjaya. Memang ibu Allah Akbar, tak tahu nak kata. It's not because of me, tapi Allah izinkan. Allah nampak perjuangan ibu tu. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Seronok kita mendengarkan baik-baik kata, dan sebenarnya kalau kita sembang dengan Ibu Hanim memang rasa macam tengah sembang dengan ibu kita. Barangkali Ibu Hanim boleh kongsikan lifestyle Ibu Hanim yang mungkin kita kata apa orang-orang kat luar sana boleh contohi. Bila Ibu Hanim bangun pagi, masuk office, apa yang Ibu Hanim buat dengan staff, dengan small team Ibu Hanim supaya mereka sentiasa dapat positivity tu ataupun dapat nampak vision, dapat visi dan misi. Apa yang Ibu Hanim boleh kongsikan? Ibu tahu bila ibu menobatkan diri ibu sebagai leadership guru, pasti banyak sangat cabaran akan datang sebab Allah menduga orang yang mempunyai ilmunya, yang mempunyai kekuatan itu. Tapi doa ibu, ya Allah Tuanku, sebab aku seorang leadership guru, please make it easy for me so that I can be a role model, satu teladan pada anak-anak bangsa untuk melihat ibu seorang sebagai leader yang dia boleh contohi. Bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu idol yang kita contohi. So pagi-pagi kalau ibu bangun sekarang ni lah, especially dalam tahun inilah ibu banyak bangun sebelum subuh. And then ibu akan of course tahajud and then subuh, and then ibu bersiap untuk pergi ke tempat kerja. Dan di tempat kerja ritual biasa kami adalah pagi-pagi CEO ibu, seorang anak muda juga dari psikolog agama yang sangat faham. Dia lead the whole team dengan salat duhanya berjemaah. Dia akan baca surah Waqiah, dia akan baca Asmaul Husna bersama-sama. So pagi-pagi kita mulakan dengan apa yang kita syukuri hari ini. Atau minggu ini, sepanjang ini. So, semua akan cakap tentang kebaikan, tentang apa yang mereka syukuri. Dan kita akhir dengan stand up meeting. Apa yang perlu kita lakukan, tugasan harian. Kita catch up with each other. Supaya semua akan faham tugasan setiap seorang tu. Dan kita boleh kerja sebagai satu pasukan yang sangat cekap. Ibu sayang tim ibu. Ibu sebagai guru kepimpinan, Rasulullah SAW dekat di hati kita. Ada tak satu sirah cerita yang ibu rasa subhanallah ini menunjukkan kualiti leadership Rasulullah SAW yang ibu kata, wow, aku guru kepimpinan tapi ini guru besar kepimpinan. Memang Rasulullah guru besar. Ada ibu boleh kongsikan? Bagi ibu, dalam dunia yang kita panggil VUCA atau new normal ini penuh dengan orang kata challenges, ya, penuh dengan macam-macam dugaan lah. Very volatile orang kata. Memang kepimpinan cara Rasulullah tu orang kata tak lapuk di zaman. Especially paling terutama zaman sekarang ini dengan pandemik ini. Contoh teladan style kepimpinan Rasulullah tu perfect kalau kita nak highlight waktu ini. Iaitu bagi ibu kan Rasulullah ni yang ibu sangat follow ialah dia seorang yang sangat orang kata apa mempunyai values yang dia sendiri walk the talk. Dan every time bila Rasulullah cakap sesuatu, kerana sifat dia yang sangat autentik tu, kita cakap dia, kita tak pernah judge. Betul, kita cakap sangsi ke? No. Dia cakap dengan hikmah dia yang sangat powerful. Meaning kalau dia cakap children, cara lain. Dengan orang Madinah, cara lain. Orang Mekah, cara lain. Lelaki, cara lain. Wanita, cara lain. Dia punya kebijaksanaan dalam bertutur sebagai seorang pemimpin tu, Allahu Akbar. Hebat sangat. Dan ibu sangat-sangat sekarang dah start beli. As you notice tadi kan, semua buku-buku berkenaan dengan Rasulullah, especially kepimpinan baginda. Dengan cerita ibu ada kait-kait dengan SPRM. Macam mana tu ibu? Oh, Masya Allah. Takutlah SPRM ni. Ibu saya tak ada kereta mewah ibu. Okay. Macam mana ibu? Ibu memang pernah menjadi penasihat pembangunan kepimpinan pada SPRM. Hampir dekat 3 tahun lah. Dan mereka masih lagi bersahabat baik dengan ibu. Bagi ibu, SPRM ni punya perjuangan ialah mencegah kemungkaran. Itu sangat besar. And ibu sangat nak terlibat dalam perjuangan mereka secara langsung atau tak langsung. Bila ibu involve sebagai penasihat pembangunan kepimpinan mereka, bayangkanlah ya, the top level of the SPRM tu, ibu ada, orang kata dia bagi peluang untuk bagi dia orang jadi pemimpin yang hebat. Lepas tu dia orang mencegah muka. Allahu Akbar. Pahala untuk ibu, masya-Allah. Moga ibu Hanim insya-Allah sukses terus insya-Allah. Allahu Akbar. Ibu nak jemput Ibu Rahmat, tengok lagi bahagian office ibu kat lain. Ada lagi tempat lain, jom kita. Office besar ni seronok jalan. Jom. Alhamdulillah, jom kita. Alhamdulillah.
Maka para sahabat tanya, Rasulullah, kenapa kau menangis bila pandang jenazah Mus'ab? Bukankah dia masuk syurga sebab syahid? Maka Rasulullah, aku bukan menangis kerana syahidnya Mus'ab, tapi aku mengenangkan dia. Mus'ab ni orang kaya. Bila ke buluh ni, dia protes dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, angkatlah tangan, doalah pada Allah supaya turun makanan pada langit. Jemput. Inilah tempat ibu mencari ilham. Cantik tempat ni. Mesti banyak ilham dapat sini. Allahu Akbar. Saya nak duduk mana ni, Ibu? Jemput duduk kat sana, sini. Okey, saya pusing. Ibu, jadi sini cari ilham? Tempat cari ilham. Macam tempat mana jumpa usahawan meluahkan rasa. Nangis-nangis kat sini lah. Kat sini lah. Masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Ibu bagi air, masya-Allah, barakallah. Jemput duduk. Allah, tadi Ibu bila Ya, Ibu saya. sembang tadi pasal kepimpinan Nabi SAW, bagaimana Nabi menunjukkan suri tauladan yang baik. Jadi saya teringatlah Ibu tentang perang Khandaq. Perang Khandaq ni di antara banyak-banyak perang yang Nabi ikuti sertai, dan bagi saya ini perang, subhanallah, kalau kita baca sirah Ibu, dia menunjukkan kepimpinan Nabi SAW. Sebab ceritanya perang Khandaq ni, orang-orang masa tu boikot Nabi, boikot umat Islam. Orang-orang Yahudi bergabung dengan orang-orang musyrikin, gabung dengan semua bergabung. Pakatan Ahzab ni kuat. Maka mereka ni telah boikot Nabi SAW dan tak bagi mereka ni jual beli. So makanan makin terhad, tak ada. Ada yang ke buluh ni. Bila ke buluh ni, dia protes dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, angkatlah tangan, doalah pada Allah supaya turun makanan pada langit. Dan Nabi boleh je angkat tangan dan Nabi turunkan jalan pintas, jalan cepat. Tapi Nabi nak ajar satu sunnah bahawa tak ada jalan mudah. Maka Nabi SAW buka baju Nabi yang mulia tu, baju baginda Nabi SAW tu, nampak badan Rasulullah yang cantik tu, tiba-tiba ada 3 ketul batu. Dan di sini menunjukkan kualiti baginda Nabi SAW, orang yang walk the talk. Izinkan saya, Ibu, saya tengok sejarah hidup Ibu. Moga-moga Ibu husnul khatimah. Amin, insya-Allah. Amin, amin, ya Allah. Tapi kalau Ibu tetap istiqamah dengan jalan ni, saya teringat seorang sahabat Nabi, Ibu. Ya, saya. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, Ibu, subhanallah. Satu hari bila perang Uhud, Nabi pandang, Nabi nangis. Ini sahabat Nabi yang Nabi tangisi dalam banyak-banyak sahabat. Ya. Maka para sahabat tanya, Rasulullah, kenapa kau menangis bila pandang jenazah Mus'ab? Bukankah dia masuk syurga sebab syahid? Maka Rasulullah, aku bukan menangis kerana syahidnya Mus'ab, tapi aku mengenangkan dia. Mus'ab ni orang kaya. Orang kaya. Masa dulu dia duduk dekat kota Mekah sebelum hijrah, dia ni adalah orang yang kalau dia lalu satu lorong tu akan bau wanginya minyak wangi dia. Sebab dia anak bangsawan, kaya. Baju dia tak pernah pakai sama setiap hari. Setiap pakai, dia akan buang. Setiap pakai, dia akan sedekah. Masa zaman jahiliah. Kaya betul, kaya betul. Maka dia jatuh hati dengan Rasulullah. Jatuh hati dengan Islam. Dia masuk Islam, Ibu. Bila masuk Islam, mak dia kata, kalau kau tetap dengan Muhammad, kau tetap dengan agama Islam, aku akan hentikan semua duit pada engkau. Aku tak akan bagi dah kemewahan dunia. Aku tak akan bagi dah semua kebaikan yang selama ni. Kira privilege dia hilang. Privilege dia hilang. Tapi apa kata Mus'ab bin Umair dengan yakin, dia kata apa yang aku dapat hari ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ia mengenangkan saya apabila Ibu sebut tadi, Ibu keluar pada istana, duduk dekat tempat mewah, duduk dekat tempat yang banyak privilege, duduk hotel yang mewah. Kalau keluar outstation, kita kata tempat yang kita kata sepatutnya tak payah keluar. Tapi Ibu keluar, Masya Allah. Ibu keluar dan Ibu hari ini berbakti pada ummah, berbakti pada masyarakat yang sepatutnya Ibu tak perlu pun duduk dekat tempat. Tapi sebab ada niat yang benar, niat yang betul, niat nak bantu masyarakat, niat nak bantu ummah, mungkinlah Ibu adalah Mus'ab Umair pada zaman ini, insya-Allah. Saya doakan Ibu insya-Allah istiqamah. Moga-moga benar Ibu nanti dan Mus'ab bin Umair dan juga sahabat Nabi SAW dan kita semua, saya, kru dan juga penonton semua, seperti mana kita hari ini berkumpul dan kita mengenangkan Nabi SAW pada hari ini, kita bertemu dengan Nabi SAW dan kita dapat minum di Telaga Kautsar, minum air yang akan menghilangkan dahaga selama-lamanya dan minum daripada tangan baginda yang mulia.
Nabi SAW. Jadi kita melaburkan tirai. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua, kepada ibu. Jumpa lagi ibu insya-Allah. Teruskan perjuangan ibu. Insya-Allah. Doakan ibu kuat. Amin insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi di episod yang akan datang bersama dengan tetamu yang lain yang insya-Allah akan menginspirasikan para penonton. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu akan cakap dengan baginda, bagi kekuatan kat ibu supaya ibu nak meneruskan lagi legasi dia nak membantu ummah. Ibu tahu sebelum wafatnya baginda risau dia tentang umat. So ibu rasa ibu nak sambut, nak bantu umat. Jadi ibu nak minta baginda bagi syafaat baginda pada ibu, kekuatan supaya ibu boleh teruskan perjuangan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan. Moga-moga Nabi itu jadi sumber kekuatan untuk umi insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah ibu. Insya-Allah. Thank you sayang.